Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua. Terima kasih luangkan masa untuk join kelas kita hari ini. Okay, so let's start. So hari ini kita belajar topik baru, chapter 3. Ini adalah subtopik 3.1. Ada 3 function kita akan belajar di chapter 3. Kita nak differentiate exponent, differentiate log dan differentiate trigonometry, sin, cos, tangent tu semua. Okay, so kita belajar first part dulu, differentiate exponent. So saya rasa differentiate exponent ni yang paling mudah antara semua. Log pun sebenarnya mudah jugalah, tapi exponent ni macam senang nak ingat macam mana kita nak differentiate dia. Sebab but first kita recap dulu. So sebab seminggu dah kita bercuti dan saya tak pasti buat ke tidak homework yang saya bagi untuk completekan tutorial chapter 1 dan chapter 2 kan. Okay, so di chapter 2 kita pernah belajar differentiate polynomial. Okay, kalau masih ingat, kita ada y sama dengan x kuasa n, di mana bila kita differentiate dy dx, kuasa bawa pergi depan and then x and then kuasa dekat x tu akan tolak dengan 1. Okay, dan saya relatekan differentiate polynomial ni dengan power rule. Sebab dia memang related lah. So kalau power rule dia any functions yang ada kuasa n. Dan bila kita differentiate dia, sama je method macam kita differentiate polynomial tersebut. Kuasa bawa pergi depan. Lepas tu salin balik apa pun function yang ada dalam bracket tu. Tapi kuasa dia sama juga, tolak 1. Yang membezakannya adalah dia darab lagi dengan differentiate benda yang ada dalam kurungan tu, iaitu f. So differentiate f akan dapat f prime lah. Sebab tu kita tak tulis apa differentiate x dekat sini, sebab differentiate x akan dapat 1. Okay, so tu relation yang saya bagi tahu minggu lepas, bukan 2 weeks ago. Kemudian awak belajar yang saya ingatkan semalam untuk revise balik sebelum masuk chapter 3 ni, product rule dan juga quotient rule. So product tu sendiri maksudnya adalah hasil darab. Meaning u dengan v tu darab lah. Okay, dan formula differentiation dia adalah VU. So VU prime plus UV prime. Okay, dan untuk quotient rule, so quotient ni bahagi ya. Sebab tu U dengan V tu adalah fraction. Okay, so U dengan V ni sebenarnya dia tak kisah pun dia function ke, dia nombor ke, as long as ada seorang atas, seorang bawah, awak boleh je apply quotient rule ni. Tapi ikutlah situasi. Kalau yang kat bawah tu boleh bawa naik atas, kenapa nak apply quotient rule lagi kan? Contohlah. Nanti kita tengoklah banyak lagi contoh yang nak buat power rule ke, tak payah ke, let's quotient rule. VU prime, UV prime. Yang beza kat dia kat sini adalah tolak over V squared. Okay, so that's for recap. So now untuk exponent. So dekat sini, kita kena ingat kalau dia dekat atas ni, kalau dekat atas ni yang saya highlight purple ni, single x. Tak kisahlah dia x ke ataupun dia contoh e kuasa u ke ataupun e kuasa f ke, yang penting dia single. 1x, 1u, 1f. Dia bukan 2, dia bukan negatif 1, bukan positif 1. Bila kita differentiate dia, dia akan dapat diri sendiri. Okay, so bila awak dah tahu dia punya cara differentiate dia ni, barulah awak nampak kenapa dia dapat diri dia sendiri balik. Okay, sebab kalau dekat kuasa dia ni, dia tak single, maksudnya dia adalah function yang lain daripada selain positif 1x lah. 2x ke, 3x tambah 2 ke, ataupun kuadratik ke, ataupun trigo ke, sekali dia lah nak letak apa. So, cara kita differentiate adalah, ni saya terus bagi formula dia. So, yang pertama, salin. Yang kedua, kita darabkan dengan differentiate kuasa. So, itu je yang perlu kita ingat. Salin, darab, differentiate kuasa. Salin, darab, differentiate kuasa. Itu je. So sebab tu, yang bahagian atas ni, dia dah dapat dekat part salin tu. Kemudian bila dia darab dengan differentiate kuasa, differentiate x akan dapat 1. Sebab tu bila dia differentiate tu, dia akan dapat diri dia balik sendiri. Okay, so that's the tips lah. Okay, so now kita tengok tutorial 3.1 question 1. Ada sebab kenapa saya minta awak try untuk buat soalan-soalan ni dulu sebelum GM, so that bila korang dah nampak try buat, bila kita sama-sama bincang dalam ni, korang dapat faham dengan lebih jelas lah apa benda yang korang dah try sebelum tu. Okay, so ini adalah tutorial 3.1, soalan 1. So saya pergi ke soalan B dulu. Saya susun dah daripada yang basic sampailah ke yang advance sikit. So kita ada y dekat sini. Y sama dengan E kuasa F. So nampak F dekat atas ni adalah 3x squared. So kita punya dy dx. Dy dx. So tadi formula kita adalah salin kemudian differentiate kuasa. So bila kita salin dia adalah E 3x squared. Kemudian bila kita differentiate kuasa, so kita akan differentiate 3x squared tu, so kita akan dapat 6x. Dah siap?
Selebihnya hanya tinggal susunlah. Biasanya yang differentiate kuasa ni, benda yang kita tulis ni, yang simple dan single, kita akan letak kat depan. Okay, so 6x E 3x squared. So dekat sini tipsnya, bukan tips lah. Nak cakap bila kita tulis, kan dia ada kuasa, lepas tu kat situ ada kuasa 2 lagi dekat atas kan. So pastikan level kuasa yang awak tulis tu ikut dia punya, macam ni, dia punya terapung tu ikut level terapung dia. So kita pergi ke soalan C, masih senang. So dy dx, okay, so ingat salin and then differentiate kuasa. So salin je EX tambah 2x kuasa 3 and then differentiate lah kuasa dia, differentiate x dapat 1, kemudian tambah differentiate 2x kuasa 3, kita akan dapat 6x kuasa 2. So bila hari tu masa cuti awak dah try settlekan tutorial chapter 1 dan chapter 2, sepatutnya by now differentiate polinomial dah jadi mudah untuk awak. Okay, so tengok dekat sini yang bahagian differentiate kuasa ni pun taklah simple dan tidaklah single. Okay, dia ada tambah kat situ. So nak biarkan dia macam ni pun okey sahaja. Tak ada apa pun nak susun lagi untuk simplify. So biar je lah dia macam tu. Itulah final answer kita. Dan kurungan sangat penting. Okay, so jangan tinggal kurungan. Kalau tak buat kurungan dekat 1 tambah 6x ni, hancur lah. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, E tu hanya darab dengan 1 sahaja. Padahal dia mesti darab dengan semua orang. Sebab tu kurungan penting. Okay, so kemudian kita pergi dekat soalan A. Macam mana pula kalau ada nombor dekat depan ni? Ingat yang kita differentiate hanya eksponen. Nombor boleh stay kat depan. So macam mana nak tulis dia punya dy dx? Tulis je lah nombor dia yang kita differentiate eksponen. So kita ada salin dan differentiate kuasa. So kita ada 6, kemudian salin E negatif 3x, kemudian differentiate kuasa negatif 3. So dekat sini kalau kita tengok, kita ada 3 entiti yang kat sini. Yang pertama 6, yang kedua E negatif 3x, yang ketiga adalah negatif 3. Dan ketiga-tiga benda ni, dia punya hubungan adalah darab. Bila darab, kita tahu dia macam ni, A darab B darab C. Kita boleh pusing-pusingkan dia kan? Kita boleh jadikan dia ACB atau CAB atau BCA. Sebab hubungan dia darab, kita boleh relocate dia dekat mana yang kita nak. Meaning, saya cakap yang single, kalau boleh gabung, kita gabung. So contoh 6 dengan negatif 3, spesies dia sama. Maka kita boleh combine dia jadi negatif 18 E negatif 3x. Nak bagi jawapan macam ni, okey. Awak tahu E tu kuasa negatif, maksudnya dia duduk mana? Bawah kan? Boleh kita letakkan kat bawah, no problem. Siapa yang berhak duduk bawah, boleh letak kat bawah, no problem. Yang penting awak letak tu betul. Okay. Saya zoom out, siapa nak screenshot boleh screenshot. So ini masih mudah. So dekat sini, bila awak dah buat banyak macam ni, exponential yang simple-simple, kita tak perlu formula pun tak apa. Sebagai contoh, kalau saya ada y sama dengan EX. So automatic kita tahu dy dx kita adalah diri sendiri, betul tak? Okay. Kemudian kalau kita ada, y sama dengan E2x. Bila awak dah tera, automatic awak nampak ini adalah 2E2x. 2 tu datang daripada mana? Differentiate kuasa tu. Lagi, kalau kita ada E kuasa 1/2 x, setengah x. So bila kita differentiate, berapa ni? 1/2 E kuasa setengah x. Sebab differentiate setengah x tu dapat apa? Setengah. Lagi, kalau saya ada y sama dengan E kuasa 3x. Sama juga, bila kita differentiate, dapat 3E 3x. 3 datang daripada mana? Differentiate 3x. Lagi, kalau saya ada y sama dengan E kuasa negatif x. Dapat apa? Negatif E negatif x. Mana datang negatif kat depan tu? Differentiate negatif x yang dekat atas tu. Sama juga lagi. dy dx pula. Y sama dengan E kuasa 2x tambah 3. By now dah boleh congak dah. Apa dy dx dia? 2E 2x tambah 3. Nampak? Salin. Kemudian kita ada differentiate kuasa. Okay. So sebab tu saya cakap bila awak dah nampak benda ni, dah tahu dah macam mana nak tackle dia, tak perlu dah nak ingat yang formula salin, differentiate kuasa. Benda tu awak dah nampak secara automatik tersusun dalam kepala awak. Okay. So saya pergi ke soalan seterusnya, tutorial 3.1 question 2. So dekat soalan 2 ni, dia punya susunan dia ada berapa tak betul lah. So dekat soalan A ni, apa yang saya nak ajar awak adalah sama juga macam polinomial. Kita tak boleh differentiate kalau dia ada dekat bawah. Mesti bawa dia naik atas. Okay, so dekat sini, ini indeks je sebenarnya.
Okay. Saya tulis dekat tepi guna pen oren. Sekejap Okay, so contoh kalau saya ada 1 per X kuasa 2. Bila kita bawa naik, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Depan kecil sikit. Okay, sama juga kalau saya ada 1 per E kuasa A. Bila saya bawa naik, dia akan jadi E kuasa negatif A. So contoh lagi kalau saya ada 1 per E kuasa AX plus B. Contoh, tiba-tiba ada tambah atau tolak pula dekat E tu. So yang hanya perlu negatif adalah yang di depan sahaja dan awak kena buat brackets. Apa benda tu? So E letak negatif dan bracketkan semua orang. Baru kita letak kuasa dia tadi, AX plus B. Macam tu. Okay, so itulah yang berlaku di soalan A ni. Bila mana kita bawa dia naik, dia masih Y kita edit je ni dulu. So kita ada E kuasa negatif semua orang. So semua orang tu siapa? 3 tolak 4X squared. Okay, lepas tu barulah kita boleh selesaikan sama ada kita nak darab masuk negatif tu ataupun tidak, up to you. Okay, so kalau saya tak darab masuk dia, so saya terus je differentiate dia. So saya ada salin, lepas tu darab dengan differentiate kuasa. It's okay pun kalau tak boleh congak dan susun dalam kepala, kita tulis je lah atas kertas. Okay, no problem. So salin kita ada E kuasa negatif kurungan 3 tolak 4X squared. Okay, settle. Kemudian differentiate kuasa, kita ada negatif kan, so negatif lah dekat luar tu. Kemudian differentiate 3, kosong. Kemudian ada negatif kan, differentiate 4X squared akan dapat 8X. Tutup kurungan. So dekat sini, negatif dengan negatif boleh jadi positif. Dan saya cakap yang simple dan single, kita boleh pindah dia, transfer pergi depan. So saya akan ada jawapan saya 8X darab dengan E kuasa negatif 3 tolak 4X squared. Boleh tinggalkan jawapan macam ni, atau kalau awak nak letak orang sepatutnya berada di bawah tu, nak turunkan dia, no problem. Pastikan turunkan tu betul. So yang duduk atas, letak atas, yang duduk bawah, letaklah kat bawah. Maksudnya E kuasa 3 tolak 4X squared. Macam tu. Dekat sini kuasa dia korang jangan buat tolak 1, tak ada ni bukan polinomial. Formula differentiation untuk setiap function adalah berbeza. Okay, so ni jawapan. Okay, boleh ambil yang atas tu ataupun yang bawah. No problem. Tak pandai bawa turun pun tak apa, biar je dia macam tu. Okay, so kita tengok dekat soalan seterusnya. Nanti saya akan bagi screenshot juga, no problem. Kita tengok soalan E. Sama juga, Y mesti stay single dekat sebelah kiri, barulah kita boleh dy dx kan dia. Kalau ada orang kacau dia macam dekat yang bawah sini, tolonglah bawa dia pindah pergi sebelah. So bila dia pindah pergi sebelah, kita akan dapat Y sama dengan 15 sebab 5 darab 3. Kemudian E kuasa 2x squared tambah 1. So dekat sini korang punya tulisan kena kemas sikit lah untuk kita nampak beza kuasa-kuasa tersebut. Sebab ni ada kat kuasa, ada kuasa lagi. Kemudian macam biasalah differentiate, kita ada 15 salin differentiate kuasa. So 15 stay, salin E kuasa 2x squared plus 1 and then differentiate kuasa, we will get 4x only. Differentiate 1 akan dapat kosong. Macam biasa single boleh bertemu dengan single, 15 dengan 4x boleh combine, akan jadi 60x. So kita darab dengan E kuasa 2x squared plus 1, settle. Okay, saya zoom out sikit. Ada soalan terus komen ataupun on mic ya, no problem. Mencelah je di mana-mana. Saya suka je dengan suara awak. Bertanya. Okay, so kita pergi dekat soalan F ni. Dekat soalan F ni pun satu hal juga. E tu ada dekat sebelah Y kan. Jadi kita kena pindahkan pergi sebelah. Bila pindah sebelah, dia duduk mana? Bawah. So bila dia duduk bawah, dia ada problem. Apa problemnya? Kita tak boleh differentiate bila dia dekat bawah. Kenalah bawa dia naik atas. Okay, bila bawa naik atas, dia akan jadi macam ni. Negatif tu dekat siapa? Dekat depan ni kuasa ni. Ada negatif depan dia. Meaning, dia macam ni. Negatif cert 3 tolak 6x. Okay, nampak saya zoom in. Macam tu. So, bila saya tukar cert tu jadi kuasa, dia akan jadi macam ni. Kuasa 1/2. Dapat Okay, so sekarang, bila kita buat dy dx, kita akan ada 8. Kemudian, salin. Kemudian, differentiate kuasa. So kalau awak tengok dekat sini, bahagian differentiate kuasa ni, saya pakai highlight orange. Kita ada ni kita nak differentiate kuasa dia ni. Cuba fikir macam mana kita nak differentiate benda ni. Kita guna rule apa? Jawab dekat komen.
Macam mana kita nak differentiate highlight orange tersebut? Nak guna rule apa? Ada orang nak jawab? Tak tahu? Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Ragu-ragu. Don't know? Yes, very good. Power rule. Power rule. Why? Sebab dekat kuasa ni, kalau awak nampak, dia adalah macam F kuasa N. Nampak kan? Okay. So, cara kita nak differentiate kuasa tersebut, kita akan gunakan power rule. Okay. So, saya akan buat benda ni berasingan. Ini. Okay. So, saya buat bahagian macam ni pula. Differentiate kuasa di mana kuasa kita dekat sini Fx tu adalah negatif 3 tolak 6x kuasa setengah. So bila kita differentiate, macam mana differentiate power rule ni? Kuasa bawa pergi depan kan? So setengah tu, kuasa setengah bawa pergi depan, dia akan darab dengan negatif kat depan tu. So akan dapat negatif setengah. Kemudian salin 3 tolak 6x. Saya tuliskanlah dia punya formula. N salin kuasa tolak 1 darab dengan differentiate. So sekarang kita dekat bahagian salin. Now saya nak pergi ke kuasa tolak 1. N tolak 1 tu. So N tolak 1, setengah tolak 1. So 1 tolak 2, negatif 1/2. Darab dengan F prime. F prime tu adalah differentiate yang dalam kurungan tu. So differentiate 3 tolak 6x akan dapat negatif 6. So ni baru differentiate kuasa tau. Saya belum masukkan lagi dalam actual differentiation of 8E. Ini actual differentiation yang purple. Yang saya tengah buat ni bahagian differentiate kuasa tu sahaja. Okay, so now saya combinekan yang single dengan single, iaitu saya pakai highlight biru. Negatif setengah dengan negatif 6. So tekan kalkulator benda ni akan dapat 3. Kemudian yang 3 tolak 6x tu salin je lah. Kita tak boleh nak buat apa-apa pun tentang tu. Tak boleh simplify ke, tak boleh kembangkan ke, biar je dia macam tu. So ini adalah kita akan masukkan dalam bracket differentiate kuasa tu. Saya buat dia berasingan. Okay, so now saya masukkan pakai pen biru semula. Dy dx saya sama dengan 8 darab salin. Salin kita tadi adalah E kuasa negatif cert 3 tolak 6x tu kan. So E kuasa negatif cert 3 tolak 6x. Lepas tu kurungan seterusnya adalah differentiate kuasa. So jawapan differentiate kuasa yang kita dah dapat tadi adalah yang saya highlight biru ni. 3 darab 3 tolak 6x. So saya tulislah kat situ. 3 darab 3 tolak 6x kuasa negatif setengah. Saya pakai bracket kotak lah ya. Nampak beza dia sikit. Macam ni. Selepas tu, susun je. So kalau perasan dekat sini, dia ada berapa ketul benda dekat situ. Berapa entiti yang ada? 1, 2, 3, 4. Dan semua hubungan 4 ketul ni adalah darab. Bila darab, saya cakap tadi, bila kita darab, kita boleh pusing-pusingkan dia. Relocate dia dekat mana yang kita suka. So saya nampak dekat sini 8 dengan 3 boleh combine jadi 24. Kemudian saya ada E negatif cert 3 tolak 6x. Kemudian saya ada 3 tolak 6x kuasa negatif setengah. Biarkan macam ni pun tak apa. Tapi kalau korang pandai dah nanti, boleh je letak siapa kat atas, duduk atas. Siapa kat bawah, duduk bawah. Kalau nak try buat macam tu, kita buat fraction dulu. Lepas tu kita tengok sorang-sorang. 24 nak duduk mana? Obviously, atas. E kuasa negatif, sepatutnya duduk kat mana? Bawah, sebab dia kuasa negatif. So kita ada E, negatif sudah hilang lah. So tinggal lah 3 tolak 6x je. Kemudian 3 tolak 6x kuasa negatif. Patutnya dia duduk mana? Bawah juga. So dia ada 3 tolak 6x. Negatif tu dah tak ada. Tinggallah nombornya je. Nombornya apa? 1/2. 1/2 ni sepatutnya apa? Cert. Nak tinggalkan dalam bentuk 1/2 boleh? Macam ni. Ataupun kalau nak nampaklah elegan sikit kan. Letaklah cert sebesar-besar dalam kat situ. Settle. Okay, so nanti bila saya upload recording, tengoklah benda ni yang kat sini banyak kali. Okay, saya zoom out. Boleh screenshot. So dekat sini soalan F ni memang agak pening sikit lah sebab dia melibatkan power rule. Dan dia punya yang complicated tu dekat bahagian differentiate kuasa tu je. Yang lain semua okay. Nak susun dia tu je yang pening.
Okay, so kita pergi ke page yang seterusnya. So ini tadi sepatutnya soalan F ni pergi dekat soalan yang nantilah sebab ini baru nak masuk. Application of power rule, product rule dan juga quotient rule dalam exponent punya soalan. Okay, so dia boleh combine je function apa yang dia nak, dia gabungkan, dia apply je power rule ke, product rule ke, quotient rule. Masa tu lah dia susahkan hidup awak. Okay, so kita pergi ke tutorial 3.1, question 1. Tiba bagi soalan 1. Okay, so dekat soalan 1 ni tengok di soalan F sini. Okay, so sama juga macam tadi. Tengok betul-betul dekat sini, dia punya F dia adalah 5 tolak X kuasa 3. Okay, so ini obviously kalau kita nak differentiate dia, kena pakai power rule. Sebab samakan dengan F kuasa N. Kalau dia ada benda kat dalam yang tambah dan tolak dan kat luar ada kuasa, obviously terus pakai power rule. Okay, so kita apply. Sebab ni soalan eksponen, apply dulu eksponen punya formula. So kita akan ada salin, kemudian differentiate kuasa. Yang kita apply power rule ni dekat mana? Semasa bila? Semasa kita differentiate kuasa ni kan yang dekat sini ni. Yang bermasalah sekarang dekat kuasa dia, bukan dekat E dia. E dia biasa-biasa je, tak ada kacau apa pun. Okay, so sekarang ni saya buat bahagian differentiate kuasa ni berasingan so that korang tak confuse lah kalau saya buat straight away. Okay, saya haraplah tak confuse. Biasanya saya ajar buat straight away je. Okay, kali ni saya asingkan. So, differentiate kuasa, let's say sekarang ni fx kita kuasa tu adalah 5 tolak x kuasa 3. Maka bila kita differentiate, kuasa bawa depan, 3. Kemudian salin balik yang dalam kurungan tapi kuasa dia tolak 1. Darab dengan differentiate yang dalam kurungan tersebut. Differentiate 5, kosong. Differentiate negatif x akan dapat negatif 1. Macam biasa, single dengan single. Gabungkan dia, kita akan dapat negatif 3, 5 tolak x kuasa 2. So kita dah dapatkan yang bahagian differentiate kuasa. Now kita masukkan balik dalam formula E. So dy dx sama dengan salin. So salin lah. E kuasa 5 tolak x kuasa 3. Darab dengan differentiate kuasa. So jawapan differentiate kuasa tadi adalah this one kan? So kita masukkan je lah. Saya buat kurungan kat situ sebab ada negatif. Negatif 3, 5 tolak x kuasa 2. Saya pakai kurungan kotak lah. Sebab kat dalam tu ada kurungan bulat sudah. Okay, so now macam biasalah kita susun je. Yang single dan simple duduk depan iaitu negatif 3 tu. So negatif 3, kemudian kita ada up to you lah nak susun macam mana. Yang penting orangnya cukup. So saya suka letak polinomial dekat depan. So 5 tolak x kuasa 2. Eksponen saya suka letak belakang sebab kuasa dia tu nanti kalau letak tengah-tengah dia jadi semak. Pada pandangan saya lah. Menurut bunda. 5 tolak x kuasa 3. Settle. Okay. So ini yang memang saya buat cara betul-betul baby steps. Saya asingkan differentiate kuasa punya steps tu. Buat asing. Still je dapat markah macam ni. It's okay. Nanti bila dah terror boleh terus buat straight away macam ni. Actually daripada sini boleh terus lompat sini je. Bila dah terror. Sebab tu saya selalu suruh kau minta completekan tutorial. Sebab tutorial tu lah latih to be. Berapa banyak soalan saya bagi pun kalau korang tak buat memang dah tak pandai. Okay, so kita pergi ke soalan D. So dekat D ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Cuma yang jadi problem biasanya memang kuasa pecahan. Okay, so dekat sini bila kita apply kita punya dy dx, kita akan ada 3, kemudian salin, differentiate, kuasa macam biasa. Tapi sekarang ni kuasa yang ada dekat sini kena guna power rule. Sebab apa? Sebab dia adalah x tolak 1 kuasa 1/2. Nampak tu? F kuasa n. Nak tak nak memang kena apply power rule. So kita buatlah differentiate kuasa tu di berasingan. Differentiate kuasa. So kita let kita punya kuasa tu jadi F. So saya terus tukar straight tu jadi kuasa 1/2. So now kita differentiate dia akan dapat 1/2 salin kuasa tolak 1. So dapat negatif setengah. Kemudian differentiate x tolak 1 dalam kurungan tu akan dapat 1 sajalah. Okay, so kemudian susun. Tak susun boleh, nak biar macam ni pun boleh. Okay, so kita ada 1/2 x tolak 1 kuasa negatif setengah. So saya masukkan dia dalam bahagian differentiate kuasa tu dekat formula yang pen biru. So pen biru dy dx sama dengan 3. Kemudian salin E kuasa cert x tolak 1. Kemudian masukkan jawapan differentiate kuasa kita. Saya buat kotak juga. Kurungan 1/2 kemudian x tolak 1 kuasa negatif setengah.
Okay. Biarkan jawapan macam ni. Jangan. Sebab apa? Biar memang boleh biar tapi ada 3 dengan 1/2 ni. Boleh gabung. Jangan tinggal macam ni. Ini belum final. Ini. Gabungkan dia jadi 3/2 E kuasa cert X tolak 1 darab dengan X tolak 1 kuasa negatif setengah. Kalau nak biar macam ni, boleh. Tapi kalau ada yang ekstra sikit, nak letak orang atas, orang bawah, ikutlah. So 3 dengan 2, obviously 3 duduk atas, 2 duduk bawah. E kuasa cert, sebab dia kuasa positif, maka dia duduk atas. Lepas tu X tolak 1 tu kuasa negatif, so maksudnya dia duduk bawah. So letak dia kat bawah, X tolak 1. Tinggal kuasa negatif tu tak ada, tulis nombornya saja. Dan kalau nak lebih elegan, 1/2 tu boleh tukar kepada cert. So dia jadi macam ni. Siap. Okay, so biasanya yang akan bagi banyak masalah kepada awak adalah kuasa pecahan. Dia akan buat awak confused dan kerja awak akan nampak serabut sikit sebab pecahan-pecahan dia. Kalau yang kuasa nombor bulat ni biasanya simple-simple je. Tak serabut kertas lah. Okay, so boleh screenshot. Saya rasa macam tak habis ni. Sebab soalan saya nak discuss macam banyak. Okay, so dekat sini, ini memang totally kena apply power rule terus. Sebab apa? Dekat sini, kita ada, kalau saya susun dia, 3 per, cert dia sekarang bukan dekat kuasa tau. Cert tu dekat whole exponent. E kuasa 7X tambah 2. Kuasa setengah. Dia macam 3 over X kuasa setengah. Bila kita bawa naik, dia akan jadi 3X negatif 1/2. So sekarang bayangkan X ni diisi dengan E kuasa 7X tambah 2. So bila dia bawa naik, dia akan jadi 3 kurungan kuasa negatif setengah. Macam tu. So dalam tu akan isi E 7X tambah 2. So now, kalau macam soalan sebelum ni, tadi, kita apply power rule. Bukan, saya susun balik. Kalau macam soalan sebelum ni, formula dia yang saya buat kotak purple ni, ini formula apa? Yang besar dia ni, formula eksponen kan? Dalam dia ni ada formula power rule. Tapi dekat soalan yang seterusnya ni, nampak tak dekat sini? 3F kuasa N. Bila saya nak differentiate, formula besar dia, bukan dy dx, sorry. Pemadam lah. F prime X kan. Formula besar dia adalah apa formula nak differentiate 3F kuasa N? Kita pakai formula eksponen ke? Tak, kita pakai formula apa? Power rule. Apa formula power rule? So kalau ada 3F kuasa N tu maksudnya 3 stay. Differentiate F kuasa N akan dapat, saya pakai G lah sebab F tu dah ada kat depan, sorry. Saya pakai G let's say. Okay, so differentiate G kuasa N, kita akan dapat N bawa pergi depan, kemudian ada G kuasa N tolak 1 darab dengan G prime. So nampak tak G kita sekarang adalah E 7X tambah 2. G prime, kita nak differentiate macam mana? Dekat sinilah yang ada formula salin differentiate kuasa. So nampak tak sekarang? Sorry. Sekarang dekat sini, dia adalah yang besarnya formula power rule. Dan yang kecil dalam tu adalah formula eksponen. Nampak tak dia boleh pusing-pusingkan suka-suka hati dia, dia mengganggu gugat korang punya otak untuk berpusing-pusing dan berhubung saraf-saraf otak tersebut. Okay, so sekarang nampak saya dah let G saya tu adalah E 7X tambah 2. Nampak dekat kotak tu. Saya pakai highlight warna hijau. G adalah E 7X tambah 2. N tu adalah kuasa negatif setengah lah. So saya dah let dekat sini G adalah E 7X tambah 2 dan untuk differentiate bahagian G prime, saya guna highlight pink, G prime di sini. Okay, so saya settlekan dekat bahagian salin dengan differentiate kuasa. So saya akan ada E 7X tambah 2, kita darab dengan differentiate 7X tambah 2 akan dapat 7. Bila kita susun dapat 7 E 7X tambah 2. So inilah yang kita akan masukkan dalam G prime. Okay, so now kita masukkan dalam kotak purple ni punya formula. So F prime X adalah 3. Kemudian tadi G kuasa N, tengok highlight hijau. So N kita adalah kuasa negatif setengah. Kemudian kurungan E 7X tambah 2. Kuasa N tolak 1, so negatif 3/2. Negatif setengah tolak 1. Kemudian G prime. So G prime kita dah kira 7 E 7X tambah 2. Macam biasa yang single dan simple boleh gabung iaitu 3, negatif setengah dan juga 7. Gabungkan dia.
So kita ada 3 darab 7, 21, 21/2, negatif 21/2. Kemudian tengok betul-betul kat sini. Sini tengok betul-betul dan dengar betul-betul. So E 7X tambah 2 kuasa negatif 3/2 dan yang dekat belakang 7 tu kita ada lagi satu E kuasa 7X tambah 2. Nampak tak dia benda yang sama? E 7X tambah 2 tu. Ini indeks. Okay, so bila indeks, kat sini penting dengar betul-betul. So ini adalah A kuasa negatif 3/2 darab dengan A kuasa 1. Bila base dia sama, apa jadi dekat kuasa? Tambah kan? So maksudnya dia akan ada A kuasa negatif 3/2 tambah 1. Macam tu. So kalau nampak saya punya A dekat sini adalah ini. Nampak tak benda yang sama? Bila benda sama, kita boleh gabung dia punya kuasa. Okay, so kita akan dapat kuasa dia adalah, saya tulis sambung dekat bawah dia terus. Saya takkan padam yang tulisan oren tu So negatif 21/2. Bila kuasa gabung tu kita dapat 2 atau 3 negatif 1. E kuasa 7X tambah 2. Kuasa negatif 1/2. Ni final answer kita. Kalau kita tinggalkan jawapan dalam yang saya tunjuk pakai pen merah ni, itu salah tak boleh. Sebab kita boleh combine lagi yang highlight orange tu. Boleh simplify lagi. So dekat sini sebenarnya dia menguji korang punya indeks balik lah. SEM 1 chapter 1. So sebab tu basic memang kena kukuhkan betul-betul. Baru korang boleh survive. Okay. Basically korang ulang balik apa yang korang belajar kat SPM je. Tapi kalau korang buat silap yang sama juga, tak tahulah nak cakap apa. Okay, so that's for question B. Okay, so benda yang sama juga kita buat dekat soalan C. So ni simple je dan kerja dia tak panjang pun. Sebenarnya explanation saya je yang panjang. Saya kena biru lah. Okay, so Y sama dengan 2. So this whole thing saya bawa naik atas. So bila kita bawa naik atas, ini kan kuasa 1. Bila bawa naik atas, dia akan jadi kuasa negatif 1. So nampak dekat sini dia punya perbandingan macam 2 F kuasa N. Obviously ini adalah power rule. Okay, saya tulis kat sini, ini adalah power rule. So bila saya buat dy dx, saya akan ada 2. Kemudian kuasa bawa pergi depan, salin kuasa tolak 1. Darab dengan F prime. Differentiate yang dalam kurungan tersebut. So sekarang, saya buat dekat tepi pakai pen warna hijau. Sepatutnya boleh buat terus je tapi saya buatlah kat tepi kan. So dalam kes ini, saya punya F adalah 1 tambah E negatif X. Betul tak? Sebab tengok highlight hijau, sini. So bila saya differentiatekan dia, sebab kita akan masukkan dalam sini. Formula power rule. So saya buat kat tepi F prime X. So differentiate 1, habis. Kemudian ada tambah differentiate E negatif X. So salin E negatif X darab dengan differentiate kuasa. Differentiate negatif X akan dapat negatif 1. So bila kita susun dapat negatif E negatif X. Masukkan dalam F prime dekat situ. So bila kita masukkan, sebab saya dah pakai pen orange, saya sambung pakai pen orange lah ya. So 2, kemudian kuasa bawa pergi depan. Kuasa dia tadi adalah negatif 1 ni. So kita bawa lah darab dengan 2 kat depan tu. So kita akan dapat, ni lah bawa tadi. Bawa dia turun. So 2, N, kemudian F. F kita tadi adalah 1 tambah E kuasa negatif X. Kemudian N tolak 1. So dapat negatif 1 tolak 1, negatif 2. Kemudian masukkan F prime, negatif E, negatif X. Okay. So kalau saya tak buka dia macam ni, okay, screenshot sekejap sebab saya nak padam. Okay, screenshot sekejap. Okay, now saya nak padam. Saya nak padam benda ni juga yang hijau ni. Ni pun. Saya terus apply je power rule. Okay, sebab kita dah tahu power rule tu apa. Okay, so sekarang negatif 1 bawa pergi depan, so jadi negatif 2. Salin 1 tambah E negatif X. Kemudian kuasa tolak 1, negatif 2. Kemudian differentiate yang dalam kurungan. So differentiate 1, habis. Differentiate E negatif X akan jadi negatif E negatif X. Settle. Tapi dekat sini awak kena tengok. Kita ada, saya pakai warna biru. Negatif 2 dengan negatif 1 dekat situ. Nampak ada negatif 1 situ? Kena gabung. So bila dia gabung, kita ada positif 2. Kemudian E negatif X saya bawa depan. Sebab dia tak complicated, dia simple. Kemudian yang kat belakang ni, belakang lah. Dekat sini. Settle. Nampak tak? Kalau kita dah pandai, saya tak payah pun nak asingkan power rule tu buat dekat tepi.
dan jalan kerjanya akan jadi lebih singkat. Sama juga macam soalan B tu. Kalau kita dah pandai power rule, kita tak payah pun buat benda-benda tu kat tepi. Terus dia straight away buat dalam kita punya formula kotak purple. So dia terus. Okay. So ini dah product rule. So kalau tengok dekat sini, tips dia memang nampak kurungan ni kuasa 1 kan. Dan hakikatnya kita boleh expand pun dia jadi 3EX tolak 2XEX. So nanti awak ada banyak benda nak differentiate tau. So nasihat saya tak payah expand. Terus je treat 3 tolak 2X ni sebagai awak punya U dan EX adalah kita punya V. Ini adalah product rule. Di mana U 3 tolak 2X. U prime negatif 2. V adalah EX, V prime EX juga. Maka kita masukkan F prime. X sebab ni adalah F. So V U prime, U V prime. Saya terus susun dia jadi cantik. So V darab U prime akan dapat negatif 2 EX. Kemudian U darab V prime. So tambahkan sebab ni product rule. V U prime tambah U V prime. So tambahkan, salah. U V prime. So EX saya terus susun dia jadi cantik. Yang simple duduk depan. Macam ni. Okay. Dekat sini kita kena simplify kan. Macam polinomial hari tu juga kita kumpulkan dia punya kuasa kan. Tapi dekat sini awak boleh nampak sendiri. Ini ada EX, ini ada EX. Kita boleh buat apa dengan dia? Faktor. So faktorkan EX. So orang pertama tinggal negatif 2. Kemudian dekat tengah-tengah tu ada tambah. Kemudian EX yang kedua tu dia darab dengan apa? 3 tolak 2X. Buatlah. Macam tu. So bila kita expand kita dapat benda sama juga kat atas kan. Kemudian kita simplify yang dalam kotak. Kurungan kotak tu kita akan dapat negatif 2 tambah 3 akan dapat negatif sama dengan pula. So akan dapat positif 1 kemudian tolak 2x. Mesti paling simple macam ni. See? Simple je. Untuk soalan simple dia simple lah. Okay, so ingat tips dekat sini tak perlu expand pun. Kalau expand lagi banyak kerja awak. Okay, so yang dekat sini boleh try. Nanti saya share dia punya jawapan. Sekejap saya share jawapan dia terus so that orang boleh nampak. Sekejap Ni tadi. Okay, so tengok dekat sini. Kita kena buat UV juga. Macam yang saya cakap tadi, kuasa-kuasa yang melibatkan pecahan memang akan bagi serabut pada awak. So boleh screenshot dan differentiate U prime dengan V prime tu sebenarnya saya dah, saya zoom in saya dah simplify terus menjadi, nampak tak dekat sini highlight warna purple. Ni X kuasa negatif setengah kan. Saya terus letak dia dekat bawah sini, nampak? Kemudian dekat V prime sini pun 1/2 X kuasa negatif setengah. Okay, saya terus susun yang atas duduk atas, yang bawah duduk bawah, nampak? 2 dengan set X tu duduk bawah kan. Saya terus susun dekat bawah. Sebab apa? Sebab tengok dekat formula dia sini. So dekat sini ada V U prime. So ni V U prime tambah U V prime kan. Awak nampak tak saya buat panjang warna oranye tu. So ini macam 1/3 tambah 2/3. Nampak tak bawah dia tu sama. Bila sama sebenarnya kita boleh combinekan pembawah dia tu. Atas tu jadi 1/2 lah, betul tak? Nampak tak saya gabungkan yang atas ni dan ini. Okay. So kemudian highlight purple tengok dekat situ dia sama. So saya faktorkan. Okay, so bila kita faktorkan kita dapat macam tu lah. Okay, saya zoom out so that korang boleh screenshot. Dah 4. Okay, so ni untuk soalan D. Ni tadi yang highlight pink. Ni tadi explanation yang pasal pecahan orange tu lah. Okay, tak ada apa pun. Next adalah ini. Okay, boleh screenshot. Screenshot sekejap. Okay, dah screenshot kan. Okay, tengok dekat U prime dengan V prime sini. So U prime bila kita differentiate dapat benda sama lah. Dekat V prime sini awak tengok ni positif, ini negatif. Sebab apa? Sebab bila kita differentiate E kuasa negatif X, differentiate kuasa tu dapat negatif 1 kan. That's why dekat sini ada negatif. So tolong berhati-hati. Jangan fikir differentiate nampak X single dekat atas dia terus tulis balik. Hati-hati ya. Okay. So dekat situ bila kita masukkan dalam ni, ini quotient rule tau. Dekat sini
Tengok saya tulis orange dekat tepi tu, boleh darab masuk sebab kurungan kuasa 1. So saya buat anak panah E tu darab dengan kurungan dekat dalam tu sebab kita nak simplify dia lagi. So dekat sini saya dah tuliskan dah, ini indeks dia sebenarnya. EX darab EX, base dia sama jadi kuasa jadi tambah. E kuasa 2X. Tapi yang biasa pelajar buat silap yang dekat bawah ni, bila dia darabkan yang highlight hijau ni, EX dengan E kuasa negatif X memang dapat E kuasa kosong. Tapi itu bukan bermakna dia kosong. E kuasa kosong adalah 1. So nampak sebab tu dekat sini ada 1 dan juga 1. Highlight purple tu sebab tu dia cancel each other. E2X tolak E2X habis. So kita ada 1 tambah 1 tu yang jadi 2 dekat jawapan dia. Okay, dah screenshot kan tadi. Tolong berhati-hati. So yang akan mendatangkan masalah benda-benda macam ni bila dekat dia punya kuasa tu tak single. Screenshot yang ni juga. Okay, so ni soalan 5. So kalau nampak dekat sini saya dah simplify juga yang indeks untuk E3X, E3X. Apa jadi kalau kuasa dia berbeza macam ni? Memang dia kuasa kosong tapi E kuasa kosong adalah 1. Macam mana pula kalau E negatif dengan E negatif darab each other? So itulah yang berlaku ketika expansion dekat VOOF tu. Okay. And then yang highlight purple dekat bawah tu dia cancel each other je sebenarnya. Sebab tu yang tinggal kat dalam ni adalah 3 kali negatif 2. So that's why dapat negatif 6. Sama juga kat sini. Negatif 3 kali 1 tambah 1, 2. So tu yang dapat negatif 6 juga kat situ. So that's why dapat negatif 12 kat atas dia. So ingat expand yang bahagian atas dia, bawah jangan kacau. V squared dekat bawah tu jangan kacau. Kemudian soalan last dekat sini, ini. Di mana, kalau tengok dekat sini, ini adalah E kuasa F macam biasa je. Nampak tak formula dia saya tulis kat situ, salin dan differentiate kuasa. Tapi dekat differentiate kuasa dia tu yang bermasalah sebab kuasa dia tu kena guna product rule. So nampak tak saya let dia punya kuasa tu jadi G dan bila nak differentiate G yang bahagian, tengok highlight hijau ni. Bila nak differentiate G, kita kena apply UV. Okay, so that's why saya buat dia berasingan di sini. Saya dah dapat jawapan dan saya masukkan dekat bahagian sini. Ini bahagian differentiate kuasa. So kalau tengok dekat situ hijau tu, saya zoom in balik sorry. Saya padam highlight hijau ni. Tengok dekat sini, 1. Kemudian highlight pink, 2. Salah. Sini je E2X ni. So itulah yang datangnya E2X, EX, E2X. So hijau dengan hijau, pink dengan pink. So bila base dia sama, kuasa tu boleh jadi tambah. So nampak kan kuasa dekat sini X E2X tambah dengan kuasa 2X. So saya wakilkan diorang dengan warna. So harap korang boleh nampak dia jelas. Okay, saya zoom out so that tadi tak tahu dah screenshot ke belum. Ini adalah tutorial 3.1 question 6. Okay, so banyak je cabaran yang ada dekat situ. So saya harap korang dapat try. Bukan dapat try lah, kalau boleh nak wajibkan. Tapi sebab dah besar kan, 18 tahun, pandai fikir sudah baik buruk. Apa yang perlu buat untuk korang pandaikan diri dalam matematik? Nak tak nak, matematik memang subjek wajib bagi setiap modul yang ada dekat sini. Tak boleh drop out pun, kecuali awak berhenti daripada college. So nak tak nak kena pandaikan diri. Kalau tak result memang teruk. Okay, so sebab dah terlebih 6 minit, tunggu sahajalah upload video daripada saya. Saya try buat secepat yang mungkin. So that's it, thank you so much. Sorry ambil masa extra 7 minit. Tolong halalkan dia. So that's all, thank you so much. Boleh end call, bye.